بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد إخوة الإيمان إخوة في الدين أعزكم الله وأحبكم في الله Alhamdulillah summa alhamdulillah ikhwatul iman. Alhamdulillah kita dapat duduk dalam majlis ta'lim. Alhamdulillah. Ikhwatul iman, kita membaca buku yang bernama Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maksud dia, bila perkataan syarah tu kita duduk depan, artinya apakah kita nak tahu tentang akidah itu? Apa yang nak disyarahkan? Yang nak disyarahkan itu adalah akidah. Sebab akidah ni dia bukan benda hafal, dia benda faham. Lepas itu dia kena diberi suatu penjelasan, dia kena diberi suatu syarahan. Kalau dia benda menghafal, lain. Kita duduk, kita hafal tabbat yada abi lahabi wa tab. Apa? Tak tahu makna, tak apa. Mudah-mudahan ada pahala insya-Allah. Tapi akidah, kerana akidah itu dia kepercayaan. Kepercayaan ni dia bukan benda menghafal. Dia benda kena diolah, kena dikupah, kena diberi kefahaman, baru layak dia menjadi satu keyakinan. Yang nak disyarahkan itu ialah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang nak disyarahkan. Jadi buku ini kita bersetuju pilih sama-sama kita, alhamdulillah, untuk kita melihat apakah syarahan kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buku ini ditulis oleh Al-Fadhil Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Buku ini ikhwatul iman, buku ni siap ditulis pada, tak silap saya, pada 2006. Buku ni selesai ditulis pada 2006. Sekarang 2016. Berapa lama apa? 10 tahun silam tu. 10 tahun silam. Tapi buku ni mungkin baru sampai kat kita lah kot. Baru sampai, tapi tak apa, ada kuli halnya kita nak kena melihat kepada syarahan ini. Baik, bagi yang ada buku, kita nak melihat dia punya sedikit mukadimah dia. Saya tak pandai baca lah Pakcik Bari yang dia buat IX tu. Berapa? 9. IX tu 9. Kalau X-Men saya tahu. IX ni korang-korang sikit. Ni bahasa apa? Bahasa Roman. Pada muka surat 9 itu dia berbuah IX tu. Di situ ada sedikit mukadimah dia, mukadimah yang awal sebelum kita masuk mukadimah yang kedua. Dia kata akidah menepati posisi terpenting dalam ajaran Islam. Ia, yakni akidah ibarat pondasi dalam sebuah bangunan. Bila akidah seseorang rosak pula seluruh bangunan Islam yang ada dalam dirinya. Bila akidahnya runtuh pula seluruh bangunan keislamannya. Bahkan bahagian-bahagian Islam yang berupa syariat, muamalah dan akhlak tak mungkin dapat ditegakkan dalam masyarakat Muslim sebelum akidah mereka lurus dan mengakar kuat di hati sanubari. Akidah sangat menentukan tegaknya syariat Islam dan akhlak kaum muslimin. Itulah bahasa yang dia pakai untuk
untuk akidah. Akidah satu benda yang penting. Dalam hadis Abu Umamah Abu Umamah sebut apa yang Nabi sebut tentang akhir zaman akan jadi ural Islam urwatan akan terongkai Islam itu satu persatu. Hadis hadis Imam Ahmad, hadis sahih. Ural Islam urwatan akan terongkai Islam itu satu. Bila terongkai Islam satu, orang pegang pada benda belum terongkai lagi. Terongkai pula benda tu, orang pergi cari benda belum terongkai. Nabi kata awwaluha naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-salatu. Nabi kata benda mula akan terongkai dalam Islam sampai orang tak tahu kata itu bahagian daripada Islam adalah al-hukmu, soal hukum. Al-hukmu soal pemerintahan. Dia termasuk satu juzuk daripada akidah. Wala barak termasuk satu juzuk dalam perbahasan akidah. Lepas itu Nabi kata kalau kamu diperintah oleh hamba Habsyi kan, kalau dia memerintah kamu dengan taqwa, Nabi kata alaikum bis-sam'i wa ta'ah. Dimasukkan itu dalam bab akidah. Mentaati al-ma'ruf dimasuk dalam bab akidah. Tapi Nabi kata itu yang mula-mula sekali akan hilang. Sampai da' qaisar lil qaisar, serahlah istana kepada orang istana, dan serahlah ad-din lil adyan, dan serahlah agama ini kepada para ahli-ahli agama. Al-watanu lil qaisar wal dinu lil adyan. Al-watan ni hal kenegaraan bagilah kepada kaisar, hal hukum-hukum bagilah pada orang agama. Akhir sekali akan hilang, Nabi kata as-salah, hubungan antara syahadah dengan ibadat. Lepas itu tengok apa dia kata kepada kita. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dalam sahihnya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa saumi Ramadan. Nabi kata Islam dibangun di atas 5 pilar tunjang, 5 tunjang yang kukuh. Pertama, bersaksi bahawa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dan bersaksi bahawa Muhammad adalah Rasulullah. Yang kedua, menegakkan salat. Ketiga, menunaikan zakat. Keempat, menunaikan ibadah haji. Dan kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Kata penulis kitab ni, hadis ni ada dia punya pelajaran. Perhatikanlah hadis di atas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa Islam dibangun di atas 5 pilar utama. 5 kita kata apa? 5 tunjang hak besar-besar ni. Benda yang pertama, pilar pertama dan paling utama adalah syahadah, yang merupakan inti akidah Islam, kemudian disusul oleh pilar-pilar yang lain, tiang-tiang besar-besar yang lain. Begitu tengok manusia nak semayang, nak puasa, nak apa, dia kena lihat pada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sembayang semua ada di situ. Kita nak beribadat kepada Allah, mesti melihat Allah hanya mewahyukan kepada Rasul dia bagaimana ibadat, semua sekali. Lepas itu akidah yang kepung semua. Akidah kepung ibadah, kita kata mengawasi ibadah, akhlak, kehidupan, akidah. Lepas itu kita baca hadis hari itu kan, hadis Imam Muslim. Abu Hurairah kata yang Sayyidina Umar tolak dada dia tu, dia sakit dada dia. Dia main depan Nabi, dia bawa muka sebek. Abu Hurairah duduk dengan Nabi, dengan Abu Bakar, dengan Umar dalam kebun, hadis Imam Muslim. Tiba-tiba Abu Hurairah kata Nabi bangkit, Nabi pergi.
Tengok-tengok Nabi hilang. Cemah, Abu Hurairah jadi cemah. Dia pun bangkit pergi cari Rasulullah. Cari-cari Nabi duk ada di sebelah sana kebun Bani Najjar. Ya Rasulullah, apa hal? Nabi kata, hang apa hal? Yalah, Rasulullah tiba-tiba menghilang. Oh, kami tak cemah. Cemah. Kata Abu Hurairah, Nabi ambil kasut Nabi. Nabi bagi ke Abu Hurairah. Nabi kata, pergi. Orang mana kamu jumpa dalam kebun ni, katalah kepada mereka, siapa yang menyebut la ilaha illallah dengan hati yang yakin, dia ahli syurga. Dengan istiqamah disebut la ilaha illallah dengan keyakinan, bukan dengan main-main, dia ahli syurga. Nak jadi cerita Abu Hurairah kelak-kelak daripada jalan pada kebun dengan kasut Nabi tu. Tapi dia tak boleh atas kepala. Dia pegang je Pak Min. Ini kasut betul, bukan kasut replika. Abu Hurairah pegang kasut betul ni. Tapi dia tak buat apa, dia tak cium kasut tu. Riwayat Muslim banyak kata dia pegang kasut Nabi untuk apa? Untuk menjadi bukti apa dia? Hak Nabi kata tu, hak dia nak kata tu Nabi kata. Masa apa? Datuk Bendahara kan dia panggil hantu Ahmad balik. Masa tu Tamim Sari ada tangan jebat. Dia tuah tanya mana dia punya Tamim Sari. Tak ada kat jebat. Raja kan sultan bagi ada kerih lama tok dia punya, tak pakai, tak berasap lama kerih tu. Dia kata nak, bukan kata nak bunuh jebat, nak luka jebat pun belum tentu. Belum tentu kan? Bila Datuk Bendahara diutus oleh raja untuk bunuh tuah, apa kesalahan tuah? Sebab tuah berjumpa dengan dayang istana. Betul? Mawar. Mawar ke melur? Melur. Ni kita baca syarah akidah tu. Saya nak abang tu. Jadi bila Datuk Bendahara nak pergi ambil tuah, nak bunuh, maka raja bagilah kerih kepada Datuk Bendahara, kerih raja, sebagai mengukuhkan bukti arahan itu adalah arahan daripada sultan. Maka Nabi SAW bagi kasut pada Abu Hurairah. Ini kasut aku ni, pegang ambil. Orang mula yang jumpa abang kata, siapa sebut la ilaha illallah dengan yakin dia ahli syurga. Orang mula dia jumpa Umar. Umar kata, hang apa hal dengan kasut Nabi ni? Dia kata, Nabi kata, Umar, siapa yang sebut la ilaha illallah dengan yakin dia ahli syurga. Umar dengar Umar tampak dada dia. Pak, kata Umar tampak. Terlentang dia. Dalam riwayat Muslim kata muka dia jadi sebek. Nak menangis. Dia tak cakap banyak. Terus dia pergi kat Nabi. Nabi kata, hang pasal apa? Dia buang. Nabi tanya-tanya tu Pak Mip, menangis terus dia. Umar buat aku. Apa Umar? Kenapa hang buat Abu Hurairah? Ya Rasulullah, dia kata ke aku, kau kata siapa yang sebut la ilaha illallah dengan yakin dia akan masuk syurga. Nabi kata, ya, aku yang suruh dia sebut. Umar kata, ya Rasulullah, aku takut manusia kalau dia tahu benda ni, dia tak buat apa dah. Aku takut manusia kalau tahu benda ni, dia tak buat apa dah. Dah lah dia pergi bagi tahu benda tu, dia pegang pula kasut, hang lagi kukuh tu. Aku tak mau ya Rasulullah, aku takut kalau orang tahu benda ni, orang tinggalkan semua ajaran kau, duk pegang ni je. Apa Nabi kata? Nabi kata ketakutan. Imam Muslim kata apa? Perkataan Nabi ketakutan tu, Nabi bersetuju dengan Umar Al-Khattab. Cerita benda lain dulu, hak ni cerita last sekali. Itu menunjukkan apa dia ikhwan? Itulah kedudukan akidah, peranan akidah. Jadi manusia ni dosa semayang, dosa itu, dosa yang paling besar adalah dosa akidah. Kalau manusia rosakkan akidah dia, bermakna dia telah buat jenayah yang paling besar dalam agama ni. Pasal itu ada kan kes orang berzina, hamba Allah tu mengaku kononnya dia ada, bahasa kita kata, skandal dengan budak perempuan tu. Nabi kata, hang peluk dia aja kot. Dia kata, dah qad zana itu.
Nabi kata, dah hancur dia aja. Dah ya Rasulullah. Nabi kata apa dia? Bukankah anda semayasak dengan aku? Nabi baca ayat Quran dalam surah Hud, innal hasanati yudhhibnas sayiat. Mak tadi hang buat jahat kan? Sembahyang tu dah baik, maka baik boleh menghapuskan kejahatan. Sudah, aku tak mendengar apa. Tetapi kalau rosak akidah, datang 9 orang di hadapan Nabi, Nabi salam dengan 8 orang, dengan kawan ke-9 Nabi tak mau salam. Dia pun jadi heran pasal apa Nabi tak mau salam dengan dia. Dia kata apa dia? Nabi kata, pada tangan kamu ada azimat. Buang dulu azimat tu baru bersalam dengan aku. Tengok. Hak tadi tu zina tu. Kawan tu lah kata dia zina kan. Tapi kawan ni bukan zina, pakai tangkai. Nabi kata, aku takkan salam sampai kau buang tangkai tu. Tengok betapa besarnya kedudukan akidah. Kedudukan akidah. Pasal tu dia kata begitu besarnya pengaruh dan peranan akidah ini terhadap ajaran Islam yang lain, sehingga ayat-ayat Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih sepertiga isi Al-Quran berbicara tentang akidah. Sepertiga, 2/3 aja banyak cerita Qisasul Anbiya, hukum, akhlak, macam-macam. Sepertiga ayat Quran aja bicara soal akidah. Dan selama 13 tahun pertama di Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mendakwahkan akidah sahaja. Bahkan sejak awal dakwah hingga akhir hayatnya, beliau tetap mendakwahkan tauhid ini. Akidah, kita belajar akidah, bab yang paling besar dalam akidah adalah bab tauhid. Pelajaran tauhid dia masuk dalam pengajian akidah. Bab besar dalam tauhid adalah bab akidah. Perhatikanlah tema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali berdakwah secara terang-terang kepada kaum Quraisy. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat. Nabi dalam dakwah dia Siriyah kan, sebelum jadi Jahriyah, Allah kata kat Nabi, wa anzir ashiratakal aqrabin. Okey Muhammad, sekarang pergi jumpa adik-beradik yang dekat. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Adik-beradik yang dekat bagi peringatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Bani Fihrin, Bani Adi di atas Bukit Safa. Oh, rupanya Bukit Safa kita duk pergi berdiri tu, situ Nabi berdiri nah. Sekarang dia bubuh apa? Dia buat cermin kan. Tu pun mangkak tu pergi rimbuk cermin tu sampai pecah. Ada juga dia ambil kursi duduk tu kan, dia pukul, dia pindah atas tu. Apa bila turun ayat ni kat Nabi, apa Nabi buat? Lalu berdatanglah manusia termasuk Abu Lahab dan orang Quraisy. Nabi duduk atas Bukit Safa, Nabi panggil adik-beradik dekat dia, wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi, semua mai dekat-dekat dengan Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, ara'aitum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an taghyira alaikum akuntum musaddiqi qalu na'am ma jarabna alaika illa sidqa. Qala fa inni nazirun lakum baina yaday azabin syadid. Faqala Abu Lahab tabbal laka sa'iral yawm alihadha jama'tana. Fanazalat tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hadis Bukhari. Nabi panggil dia pergi ke Bukit Safa. Nabi kata, apa pendapat kalian seandainya aku bagi tahu bahawa di lembah ini ada sepasukan kuda yang mau menyerang kalian, apakah kalian mempercayaiku? Nabi tarik percaya orang pada dia. Mereka menjawab, ya, kami tidak mengenalmu kecuali secara jujur. Ma jarrabna alaika illa sidqa. Ni tak ada lah cacat dekat kami. Ma jarrabna alaika illa sidqa. Tak ada lah jarah hang ni, cacat-cacat hang ni tak ada kat kami, melainkan benar.
Kalau demikian, Nabi kata, sesungguhnya aku memperingatkan kalian akan datangnya azab pedih yang mengancam kalian. Nabi kata apa dia? Kalau begitu, Nabi kata, aku nak bagi ingat pada kamu, fa inni nadhirul lakum, aku nak bagi nazir pada hampa semua, baina yadai azabin syadid. Kalau macam inilah cara hidup hampa, hampa mati besok, hampa nanti kena azab dengan Tuhan. Ubah cara hidup hampa. Ini perkataan yang pendek kerana dia perkataan Arab. Kerana Nabi bercakap dengan dakwah yang ikhlas, membawa pada Tuhan, orang Arab duduk depan Nabi itu terus tangkap bahasa Nabi itu bahasa apa. Kita dengar pendek lagu tu, fa inni nazirul lakum baina yaday azabin syadid. Marah tak mana? Dia marah lah. Pergi bagi tahu kat dia, kalau dia duduk kekal jual arak kena azab, dia duduk kekal minum bekong azab, hidup dengan Mekah suasana sembah berhala lagu ni kena azab, sedekah-sedekah jariah semua tak diterima, kena ubah, kena ikut aku. Bahasa sependek tu dia faham jauh, dia tahu, mubalaghah dia tinggi. Faqala Abu Lahab. Mendengar itu, Abu Lahab menyaut seraya berkata, celaka engkau wahai Muhammad sepanjang hari, kata Abu Lahab. Tabbal laka sa'iral yaum. Tabbal laka bermakna mendoakan kebinasaan. Dia terjemah Melayu, dia kata celaka. Tabbal laka sa'iral yaum. Sepanjang hari ini, awal-awal pagi dah cakap benda lagi ni, mudah-mudahan sepanjang hari ini hang binazalah. Alihadza jama'tana, hanya untuk inikah kamu mengumpulkan kami? Ikhwan, Allah Subhanahu wa taala tak benarkan, Allah akan bela utusan dia. Allah akan bela. Lalu turunlah ayatnya, artinya tabbat yada abi lahabin wa tab, binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Orang panggil apa? Taukid. Binasa, dan dia pasti akan binasa. Tidak berfaedah baginya harta benda dan apa yang dia usahakan. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kekayaan dia, harta benda dia tak boleh bagi aghna, tak boleh membantu dia. Harta dia tak boleh bantu dia, wa ma kasab, dan apa usaha dia, kekuasaan dia, pengaruh dia, apa tak boleh. Apa sambungan ayat ni? Wa ma kasab sayasla naran talahab. Betul, talahab kan? Yang duk tunggu dia tu naran talahab, nara, api yang galak menyala-nyala. Kemudian wa imra'atuhu hammalatal hatab. Hammalatal hatab. Wa imra'atuhu, dan pasangan hidup dia, bini dia pun sama. Naik Quran kata, laki macam tu, bini pun sama tu meh perangai tak senonoh. Habis satu keluarga. Inilah satu keluarga ahli neraka. Sebahagian penulis kata, Abu Lahab ni dia boleh buktikan Nabi tak betul. Dengan dia masuk Islam, batal ayat tu. Habis Quran. Tapi tak masuk Islam dia. Dia masuk Islam aja, habislah ayat tu. Quran kata dia masuk neraka kan. Tiba-tiba dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Pening Nabi. Aku dah masuk Islam, macam mana ayat ni? Karena Quran bukan bikinan Nabi. Islam bukan bikinan Nabi. Allah menurunkan. Allah buat manusia dalam perut manusia, dia tulis rezeki, dia tulis yang tu, dia tulis yang ni kan. 40 kan? 40 hari pertama, 40 hari kedua, semua Tuhan tulis. Maka Tuhan tahulah, kalau kawan ni fikir makar nak batalkan ayat tu, tak boleh jadi. Tuhan tahu. Maka Allah suruh Nabi dengan amanah menyampaikan perintah Tuhan. Ketika Rasulullah sedang sakit, antum tengok, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diarah oleh Allah menyampaikan dakwah kepada adik-beradik dia, maka benda pertama Nabi sampai di Mekah adalah akidah. Ada ayat Quran berbunyi, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Apakah yang boleh menyelamatkan anak kita, diri kita dan anak kita daripada neraka? Akidah.
Akidah. Kalau anak kita salat, anak kita pakai tudung, anak kita baik, tapi akidah dia lingkup, masuk neraka dia. Yang boleh menyelamatkan anak kita daripada neraka, ku anfusakum wa ahlikum nara, hanya akidah. Pasal itu dakwahnya pertama kepada ke adik-beradik Nabi adalah dakwah akidah, tauhid. Apa Luqman buat pada anak dia? Luqman kata, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Nak didik anak dengan apa? Dengan akidah, dengan tauhid. Bukan didik anak dengan lagu jan 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 jan. Yang tu ama alba. Betul Pak Long? Ini kan dia main bulan-bulan kan. Jan 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 jan. Budak tu menyanyi ding 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 ding. Kita nak anak kita kenal agama. Anak kita kena kenal agama daripada pintu dia, belajar akidah. Daripada awal lalu dengan anak nampak rumah-rumah berhala, bagi tahu ini syirik. Bagi tahu itu syirik. Kita tak boleh. Itu hak orang agama lain. Lakum dinukum la a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan a'bud. Aku tidak akan beribadat, menyembah apa yang kamu sembah. Tak boleh. Tapi kalau anak kita tak kenal akidah, anak kita tengok pokok Christmas, anak kita kata, Daddy, what is it? Ni bukan orang Malaysia lah, orang Melbourne lah. Cakap orang putih ke orang Melbourne lah. Daddy, ni pokok apa? Oh, nothing, pokok pandan lah. Betul, sebahagian orang Kristian kata sambutan Christmas itu tidak ada. Mana ada, dia kata tak ada. Itu sebahagian yang kata tak ada, tapi hakikatnya yang duk ada lah. Kata kita pergi ambil pokok tu, pergi buahlah rumah kita. Kita kata pasal anak kita suka. Sejak anak saya suka, saya ambil pokok tu, simpanlah rumah saya. Tiap-tiap kali Christmas saya akan buahlah rumah saya. Yang cakap tu orang Islam. Nak kata apa pada dia? Quran kata, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jangan ingat kita anak kita pandai debat, tapi anak kita tak faham akidah, boleh selamat daripada neraka? Tak. Luqman dah tunjuk dah. Quran kata apa dia? Walaqad atayna Luqman al-hikmah an yashkur lillah. Wa ma yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyul hamid. Betul? Kemudian wa iz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu. Luqman kata ke anak dia dalam keadaan dia nak mengajar anak dia, bahawa wahai anakku, ya bunayya la tusyrik billah. Quran kata, Luqman kata pada anak dia, wa huwa ya'izuhu. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu. Itu betul. Dia kata pada anak dia kerana dia nak didik anak dia. Maka apakah perkataan yang mendidik kepada anak? Ya bunayya. Ya, ini bahasa pendidik. Ini bahasa bapa yang takut kepada Allah. Wahai anak kesayangan ayah, la tusyrik billah. Jangan sekali-kali kamu syirik kepada Allah. Itu Quran kata, wa huwa ya'izuhu. Dia nak mendidik anak dia. Lepas tu barulah semayang, sabak. Akidah dulu. Pasal itu kalau kita nak ajak apa pada anak kita, ajak akidah salaf. Ajak akidah ahlus sunnah wal jamaah. Turun ayat, wa anzir ashiratakal aqrabin. Terus Nabi cakap pasal akidah. Bila anak faham akidah, kerana buniyal Islamu ala khamsin tadi ni, semayang semua dibina di atas akidah. Nanti kita ada bab apa makna la ilaha illallah, apa makna Muhammadur Rasulullah. Bagaimana percaya kita, iman kita pada Rasulullah itu begitu dahsyat. Kita kena bagi pada Rasulullah. Maka dari situ, apabila Nabi salat, kita salat. Nabi tak buat, kita tak buat. Nabi buat, kita buat.
Kata Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza amarahum bima la yutiquna. Kalau Nabi nak suruh sahabat buat satu benda, Nabi akan pastikan sahabat boleh buat benda tu, benda yang tak membebankan. Bila Nabi suruh sahabat buat satu benda, apa sahabat kata dekat Nabi? Sahabat kata, ya Rasulullah, inna lasna kahayatika ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min zambik wa ma ta'akhir. Dalam hadis Bukhari. Sahabat kata, ya Rasulullah, kami tak sama macam kau. Kenapa kau suruh kami buat benda yang agak ringan? Bagi satu benda berat sikit. Kau Rasulullah, dosa kau telah diampun dulu dan kemudian. Kami ni umat, jangan bagi benda-benda ringan pada kami. Kalau kau sembahyang malam 8, bagi kami buat lebih daripada tu. Kau buat 8, kau Rasulullah. Inna lasna kahayatika ya Rasulullah. Kami tak sama macam kau ya Rasulullah. Apa dalam riwayat dalam riwayat Al-Bukhari sebut apa? Muka Nabi ni berubah. Marah Nabi. Apa Nabi kata? Inna attaqakum wa a'lamukum lillahi ana. Bila Nabi bagi satu benda ibadat, suruh buat satu benda, sahabat rasa macam ringan dah Pak Amir. Dia macam 3 sahabat tu kan. Nabi dengar berubah muka Nabi. Nabi kata, inna attaqakum wa a'lamukum lillahi ana. Nabi kata, hampa main-main dengan aku kah? Sesungguhnya orang yang paling takwa pada Allah, orang yang paling tahu pasal Allah adalah aku. Bila aku bagi satu benda tu, itulah yang Tuhan suruh bagi pada hampa. Jangan minta dah benda lain. Aku tahu benda tu boleh membawa kamu kepada Tuhan. Itu termasuk dalam la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Pasal itu sebelum kita belajar salat, kita belajar dulu makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa begitu? Kenapa taklif begini? Kenapa begitu? Kenapa begini? Kita belajar dulu ikhwatul iman, a'azakumullah. Kalau tidak ikhwan, kita tak boleh membezakan apa-apa. Kita tak boleh beza apa-apa. Kalau kita tak belajar benda tu semua, kita tak start agama ni dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita boleh salat. Pasal tu, kalau orang boleh cipta satu salat, cipta lagi, perasaan takut tak akan datang. Nabi semayang ba'diyah Isyak. Yang kita duk tahu lah. Lepas Isyak, kita buat ba'diyah Isyak kan. Berapa rakaat? 2 rakaat. Itu yang kita duk tahu selama ni lah. Ya Rasulullah, saya nak buat lagi 2. Saya nak buat lagi 2. Bila kita nak buat lagi 2, dah jadi 4 kan. Kita buat lagi 2 jadi nak. Masa kita nak semayang tu, dia mai rasa takut ke? Dia mai rasa seronok ke? Kita tak takut. Pasal apa? Pasal kita dah semat dalam kepala kita. Kalau kita lebih pun, kita nak dekat diri pada Allah. Itu menunjukkan kita tidak tahu makna Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Kita akan jumpa ayat nanti. Apa Quran sebut kepada kita? Tak, kalau kita takkan jumpa, ulama salaf kata tidak diterima walaupun itu ibadah, tidak datang daripada jalan Nabi, tidak diterima. Sa'id apa nama hamba Allah tu? Sa'id bin Musayyab kan? Dia tengok kamu tu sembahyang, lepas subuh sembahyang lagi. Sembahyang apa? Itu saja. Tersedut sembahyang dah. Nabi tak ajak dah time-time ni sembahyang. Tak kala Tuhan nak bawa saya dalam neraka kes sembahyang. Apa dia jawab? Tak, Tuhan tak pernah bubuh orang dalam neraka kes sembahyang. Tapi kerana kamu khilaf dengan Rasul dia, kau akan masuk neraka. Dia bukan, apa saya nak cakap? Dia bukan masalah cerita tu, tapi dia masalah apa yang Sa'id bin Musayyab faham yang kita nak faham.
Bid'ah hasanah bagi tak bagi? Ask me brother, please answer me. Bagus apa? Pak Mik kan? Tak ada. Saya kata wallahi, tak ada masalah apa. Tapi apanya Imam Malik faham yang kita tak faham. Kita cuba nak faham. Kata Imam Majishun, sami'atu Malikan yaqul, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Lianna Allah Ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama. Kata Imam Majishun, aku dengar Imam Malik kata, siapa yang mani bertada'a, siapa yang mereka satu bid'ah dalam Islam, yaraha hasanatan, dia pun tahu bid'ah tapi dia berpandangan baik, sesungguhnya dengan penciptaan itu dia telah menuduh Muhammad pengkhianat dalam menyampaikan risalah Tuhan. Dia bukan soal bid'ah tu hasanah, soalnya apanya Imam Malik nampak yang kita tak nampak. Datuk ingat kita duduk dalam Malaysia ni kan, penuh dengan kesopanan dan kesusilaan, itu rukun negara yang kelima kan? Kita berani ke nak kata macam Imam Malik kata kepada orang lain? Saya ingat kita takkan berani kata. Saya kata tu pun pasal Imam Malik dah kata, at least saya kuat dengan dia. Saya nak memula kata tobat lahum, tak kata. Saya kata ya acak mau kena maki setahun. Imam Ibn Qayyim dalam kitab dia Ighathatul Lahfan, apa dia kata? Kesemua akidah yang tak selaras dengan Quran nilai dia najis. Kayak acak. Dia bawa surah Taubah. Quran kata innamal musyrikina najasun. Akidah orang kafir itu najis. Najis dia kata. Menyalahi Quran. Kita kata ayat acak aja, kena setahun. 3, 2, 4 mandatory, kerja berat. Tapi soal dia, apanya Imam Malik nampak yang kita tak nampak? Masalah dia, Imam Malik dia nak turun sampai semayang, dia nak turun belajar sampai puasa, dia nak turun belajar sampai haji, dia nak turun belajar sampai zakat. Dia belajar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dulu. Adakah orang lebih baik daripada Rasulullah? Tak ada. Habis apa yang awak buat ni? Awak nak jadi orang baik, awak kena ikut orang yang baik. Itu selalu motivasi cakap dengan kita. Adik-adik nak jadi cemerlang, UPSR nak bagus, tengok orang bagus. Adik-adik nak skor dalam pelajaran, tengok orang di atas. Tengok kakak-kakak kita, tengok abang-abang kita. Yang isap ganja tu jangan tengoklah, yang di atas-atas ni. Yang mana dapat 5A, dapat 8A, nak dapat jadi pelajar cemerlang, kena tengok pelajar yang dah cemerlang. Kena study macam mana mereka study. Kena ambil tip daripada mereka, kena tengok raja hidup mereka. Semua orang tahu kaedah ni, tapi bila sampai dekat Nabi, orang tak boleh nak apply kaedah ni. Orang tak boleh nak apply. Hakka yang motivasi itu pun tak boleh nak apply. Kita tak akan jadi Rasul. So what? Awak tak akan jadi Rasul. So awak nak buat apa? Supaya Tuhan terima kita, awak kena ikut Rasul. Tuhan hantar Rasul untuk awak ikuti. Bila sampai bab tu kita gagal nak apply. Kenapa ikhwan? Kita belajar solat, kita terlupa mencari makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak kala beberapa kali saya ulang kan, Ibnu Umar kata jom kita pergi sembahyang tempat lain. Dia pernah dia buat mengkak pula dah. Kenapa? Sikit saja hal dia. Bahasa lah kata lah Cinoni aja, kicik-kicik punya hal. Ayam 4 pagi lah taik punya pasal bisin apa, ayam 4 pagi lah. Sikit punya hal. Tapi apa ayah tu cakap, dia punya dalam batu besar dah duduk. Dia tak boleh faham orang cakap, encik dia ceming ayah soalan orang dia apa. Dia cakap, dia kata, wana tengok. Saya suruh cakap batu besar anda duduk.
tegak. Kita nak solat, ya, kita nak solat. Kita ada semangat nak solat. Sahabat ada semangat nak solat. Tetapi dibetulkan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sedang sakit dan menjelang ajalnya, nak berhenti abang nah. Okey. Kita sahabat kita Melbourne nak semayang apa? Semayang maghrib kan? Kita bagi rehat 20 minit, 15 minit. Di sahabat kita semayang maghrib, kita boleh rehat 15 minit, lepas tu kita boleh continue balik. Pukul 6 kita stop. Okey, pukul 6 lagi 10 minit kita ada. Lagi 10 minit kita ada. Masuklah waktu maghrib. Sekarang telah masuk waktu maghrib di Melbourne dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Baik. Ketika Rasulullah sedang sakit dan menjelang ajalnya tiba, beliau pun tetap mengingatkan umatnya akan pentingnya akidah. Nabi sakit, Nabi nak wafat, masih cakap pasal akidah. Dalam Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada saat sakit menjelang ajal. Masa Nabi nak wafat tu, ada satu benda Nabi sebut dalam hadis ni. Nabi kata, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Qalat Aisyah, laula zalika ubriza qabruhu khushiya an yuttakhadha masjida. Nabi masa nak wafat, Nabi kata, semoga Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai masjid. Nabi kata, la'anallah. Yahudi itu kena laknat lama dah dengan Tuhan. Nasara, salah satu sebab kena laknat apa dah? Ittakhadhu, mereka semua perangai mereka sama. Mereka ambil apa? Kubur anbiya'ihim, kubur-kubur nabi mereka, masajida, sebagai tempat ibadat. Nak ibadat, pergi kubur. Nak ibadat, pergi kubur. Ini kerja siapa? Yahudi. Kita ikhwan nak ziarah kubur, tak ada time. Kita tak ada riwayat kata hari ni afdal, hari ni tak ada. Yang duk tentu time ni kerja Yahudi Nasara. Kita bila kita teringat, pergi ya. Pergi ya. Apa masalah kita? Kenapa kita nak tentu? Hadis maudhu', Albani bubuh dalam silsilah hadis ad-dha'ifah wal maudhu'ah. Siapa ziarah kubur mak dia pagi Jumaat baca Yasin, Allah bagi pahala dekat mak dia mengikut Yasin tu punya ayat. Dan hadis tu sebut pagi Jumaat. Hadis tu hadis palsu. Albani sebut kepalsuan hadis tu. Kalau orang nak pakai, kata tak apa saya nak pakai. Masya Allah, benda palsu. Beli telur palsu mau, telur palsu. Korea ke Jepun dia buat kobeh palsu. Dia bubuh chemical warna-warna tu jadi kobeh palsu. Boleh makan lah, bolehlah makan, kenyang perut 2 hari, lepas 2 tahun kena kanser. Doktor kata ni lah pasal 2 tahun silam makan benda-benda palsu. Allah, kalau saya tahu saya tak makan. Dulu orang abang terkedarah juga. Saya sembahyang, saya puasa, pasal apa masuk neraka? Kau masuk neraka bukan pasal kau tak puasa, bukan pasal kau tak sembahyang, pasal kau baca hadis palsu. Kau tak tahukah yang kata hadis palsu masuk neraka ni bukan sahabat, bukan para imam, Rasulullah. Macam mana kau baca palsu? Ya Allah, kalau saya tahulah, saya tahu apa. Orang abang buat tak tahu. Tengok Nabi kata, hal akidah ikhwan, hal semayang, hal puasa, hal doa adalah hal ibadah. Nabi kata, Aisyah kata apa dia? Kalau bukan kerana kekhawatiran seperti itu, Aisyah kata, aku bila dengar Nabi sebut Yahudi kena laknat, Nasara kena laknat pasal mereka ambil kubur Nabi, mereka buat tempat semayang. Aisyah kata, bila Nabi sebut benda tu, dia rasa takut dalam hati aku. Kalau bukan kerana aku takut pada hadis ni, apa Aisyah kata? Aisyah kata, kalau bukan kerana kekhawatiran seperti itu, nescaya kubur Nabi akan dinampakkan. Hanya sahaja dikhawatirkan akan dijadikan masjid. Aisyah kata, kalau tak kerana hadis inilah, nescaya kubur Nabi kita akan buat public. Tapi kerana Nabi dah sebut, aku
takut di kalangan umat Nabi ni pi ambil kubur Nabi, buat masjid, maka kita kena tutup kubur Nabi. Alhamdulillah, doa Nabi dimakbulkan oleh Allah. Kan dalam hadis Abi Daud, Nabi kata, Allahumma la taj'al qabri idan wathanan. Ya Allah, tolonglah selamatkan kubur aku daripada jadi tempat orang beribadat, tempat orang datang buat perayaan. Allah makbulkan doa Nabi. Pun macam tu kita nampaklah saki baki dia ada juga. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahawa akidah merupakan nafas dan ruh Islam sebagai agensi ajarannya, sebagai esensi ajarannya daripada awal hingga akhir. Dengan akidah seperti inilah Rasulullah SAW membangun masyarakat Muslim di Madinah yang kuat dan kukuh, membangun peradaban manusia yang luhur, menebarkan rahmat ke seluruh alam semesta dan menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia hingga disegani oleh kawan maupun lawan. Inilah rahsia kejayaan Islam pada masa lampau, dan dia akan tetap menjadi kata kunci bagi kejayaannya pada masa kini dan yang akan datang. Kalau akidah telah menjayakan umat dahulu, demi Allah akidahlah akan menjayakan umat selepasnya. Pasal itu kerja kita ikhwan, belajar akidah, belajar akidah, belajar akidah, belajar akidah. Kita, pasal itu saya kata tadi, pelajaran akidah ni dia bentuk syarah. Dia bukan bentuk mengapai. Akidah bukan benda mengapai. Akidah benda syarah. Kena reti, kena faham. Pasal itu soalan paling banyak kita belajar dalam akidah. Pasal kita belajar nak faham. Imam tak faham masalah buku. Imam buku betul, masalah ustaz yang baca buku. Should be wrong, salah satu. Ustaz okey, mungkin buku dia tak okey. Orang tak faham. Buku okey, maknanya ada ke ustaz lah. Kalau buku okey, ustaz okey, orang tak faham juga, memang pakai O. Boleh faham, mana boleh belajar, tak boleh faham. Benda penting dalam Islam dia mesti paling mudah ikhwan. Paling mudah. Kalau benda tu benda yang betul-betul pokok dalam Islam, tak ada dia tak boleh. Ketahuilah dialah benda paling mudah. Tak, kalau Luqman takkan kata pada anak dia, la tusyrik billah. Boleh faham. Apa dia makna jangan syirik pada Allah? Garu sampai belakang. Aku tak faham lah. Orang boleh faham jangan buat syirik pada Allah. Akidah kena difahamkan. Oleh kerana itu, apabila umat saat ini ingin meraih kembali kejayaan yang telah hilang, maka tidak ada jawapan paling tepat kecuali dengan bangun kembali akidah umat seperti pada masa-masa yang lalu, iaitu pada saat akidah pernah membuat jaya umat Islam generasi pertama. Ikhwan, bukan soal you adalah pemimpin leader yang smart. Sayyidina Umar, mungkin saya kata ni silap. Kalau saya kata silap, Datuk boleh betul ya. Saya rasa Sayyidina Umar tak reti bahasa orang putih. Ada riwayat Umar pernah cakap orang putih. Umar cakap Arab kan, tapi dia memerintah 2/3 world. Dalam mausu'ah, dalam ensiklopedia mencatatkan 2/3 dunia hampir dikongkar oleh Umar Al-Khattab. Berkat apa? Akidah. Umar pernah potong pokok, tebang pokok yang Nabi dan sahabat duduk di bawah pokok tu. Bila Umar tengok anak-anak sahabat pergi gantung pedang di bawah pokok tu ambil berkat, Umar kata apa mereka duduk gantung pedang banyak atas pokok tu? Anak-anak kita lah, bukan orang lain. Mereka tahu kata kita dengan Nabi pernah duduk bawah pokok tu, mereka pergi gantung ambil berkat. Umar kata potong pokok tu. Potong pokok tu. Keberkatan hidup ada pada akidah. Pasal itu Imam Malik menyatakan, la yasluha amru hazihil ummah illa bima saluha bihi awwaluhu. Tidak akan menjadi baik urusan umat ini kecuali dengan sesuatu yang telah membuat baik generasi pertama umat ini. Lagi 2 minit. Lagi 2 minit. Berangkat dari kesedaran akan hal ini, pustaka Imam Syafi'i menerbitkan sebuah kitab akidah yang disusun oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Kitab ini membuatkan permasalahan akidah mulai daripada definisi akidah, definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, definisi salaf,
sampailah sejarah munculnya ahlu sunnah wal jamaah dan sumber rujukan dalam masalah tersebut, sampailah masalah bid'ah dan ciri-ciri bid'ah. Pada buku ini penulis kitab kita ni ikhwan, dia punya pemikiran kenapa perlu ditulis buku lagu ni, macam kita sembang tadi, kerana akidah adalah benda besar dalam Islam. Dia nak menabur jasa kepada umat ini, dia karang satu buku pada hemah dia, pada pendirian dia. Mudah-mudahan buku ni boleh bagi manfaat. Tetapi kita tahu satu benda ikhwan, selain daripada Quran tidak ada tulisan yang sempurna. Pasal itu kita mengambil manfaat daripada manfaat yang ada. Kita nak tulis lagu ni, kalau bagi kat saya 30 tahun pun saya tak boleh tulis macam ni, kan? Tak boleh tulis. Dia kehebatan dia menulis. Kita ambil manfaat daripada saudara kita menulis, kita membahas. Lepas ni, setelah kita bagi sahabat kita di Melbourne solat 15 minit, kemudian kita akan sambung sikit. Kalau ada soalan, kita tengok soalan. Kalau ada lah. Kalau tak ada, kita sambung sikit mengikut kesesuaian waktu yang ada. 15 minit kepada sahabat di Melbourne. Sahabat-sahabat kita, silakan rehat, solat. Lepas tu kita akan bersambung, insya-Allah. Sahabat di Dewan jangan sembahyang pula. Sahabat di Melbourne, dia dah masuk waktu maghrib. Sekarang masuklah waktu maghrib di Melbourne dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Wallahu a'lam. Dia pun insya-Allah pukul 10 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ikhwatul iman, summa alhamdulillah. Ikhwatul iman, a'azakumullah, kita sambung kuliah kita sikit lagi berkenaan dengan buku kita Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikhwatul iman, kita cuba tengok muqaddimah pula. Muqaddimah pada muka surat 5. Betul Pak Cik Bari? Ini muqaddimah dia. Muka surat 5 tu. Itu muqaddimah kitab kita. Tengok berapa panjang muqaddimah dia nah. Saya cuba habiskan. Muka surat 5 sampai muka surat 23. Baru nak masuk bab pertama, muka surat 27. Dia kata muka surat kelima, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Itu muqaddimah dia. Kita panggil hari kita panggil nama apa? Khutbatul aja. Ada hadis riwayat daripada Imam Ahmad, tapi saya baca hadis riwayat Imam Muslim. Ada hadis riwayat Imam Ahmad berkenaan dengan khutbatul hajah. Pasal hadis Imam Muslim ni pendek sikit. Dia punya cerita tu hampir sama, tapi riwayat Imam Ahmad tu panjang sikit. Berkenaan dengan Abdullah bin Abbas menceritakan kepada kita tentang satu orang yang bernama Dhimad
Al-Azdi. Nama dia apa? Dhimad dengan dot nah. Pak Long dot nah. Jona dot. Kena kembung pipi kanan ke kiri? Dua-dua boleh. Dot. Okay. Dulu dot tak semua orang boleh sebut dot. Ana afsah nuqita bid-dad. Nabi kata akulah orang paling fasih sebut dad. Hadis itu palsu. Hadis itu palsu. Dulu kita ada mengaji kan, dad wala dha. Baik kembur macam karipak. Luar karipak RM1 besar tu. Nama dia Dhimad Al-Azdi. Kata Ibnu Abbas, ni adalah hadis Imam Muslim dalam bab khutbah, dalam bab sembahyang Jumaat, dalam bab kitab solat Jumaat. Kelebihan khutbatul hajah ni, kelebihan khutbatul hajah. Kata Abdullah bin Abbas, anna Dhimadan qadima Makkah wa kana min azdi sya'unah wa kana yarqi min hadhihi ar-rih. Fasami'a sufaha min ahli Makkah yaqulu anna Muhammadan majnun. Kata Abdullah bin Abbas, Dhimad datang ke Mekah. Dia ni satu orang yang boleh ruqyah orang jampi-jampi serapah. Sebab dia dengar orang bodoh di Mekah. Ibnu Abbas pakai bahasa ni. Fasami'a sufaha min ahli Mekah. Dia dengar orang bodoh daripada Mekah kata Nabi Muhammad ni orang gila. Jadi dia kata apa? Faqala law anni ra'aitu hadha rajul, kalau aku jumpa Muhammad lah, dia kata la'alallaha yashfihi ala yadayya. Mudah-mudahan Allah takdirkan kesembuhan Muhammad tu di tangan aku. Kata Dhimad. Dalam hadis Muslim kata falaqiyahu, Allah bagi izin dia jumpa Nabi. Faqala ya Muhammad inni arqi min hadhihi ar-rih wa anna Allah yashfi ala yadayya man syaa fahallak. Dia jumpa Nabi, dia kata Muhammad, aku arqi, aku ruqyah engkau daripada penyakit ni lah. Kau ni ada angin, kau ni ada benda lah, ada benda. Pertama orang kata Nabi sihir, satu. Kedua orang kata Nabi gila. Yang ketiga orang kata Nabi apa? Kemasukan jin. Sebab apa? Sebab lain daripada nak kata tiga benda ni, nak kata apa lagi? Sebab Nabi cakap semua masuk akal. So nak tempih dengan apa? Nak kata Nabi genius, lagilah orang ikut Nabi. Oh, Muhammad, you are very clever man, you genius, very smart, lagilah orang ikut. Nabi bijak, Nabi cakap semua mudah orang terima. Nak kata apa bagi orang takut? Sihir, orang takut. Pasal sihir ada hubungan dengan hantu, jin. Tak kuat lagi. Dalam badan Muhammad ni ada benda, lagi kuat saka Muhammad, kuat. Pasal itu Muhammad tak makan pisang mah, takut saka keluar. So cakaplah sesuatu. Last sekali apa dia? Gila. Gila, ha? Dia tak boleh nak jawab. Falamma ja'ahu bil bayinat, bila Nabi bawa al bayinat, mereka kata apa? Hadza sihrun mubin. Dia berkata ni sihir yang terang. Nak kata apa lagi? Nak stop orang daripada ikut. Dia kata Muhammad, aku jampi ni segala apa yang ada dalam badan kamu. Wa anna Allah yashfi ala yadayya man syaa. Ramai ada orang sembuh tangan aku ni, Tuhan izin. Dia kata fahallak, hang terima tak tawaran aku ni? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata Dhimad, nanti sat. Tak apalah, nak jampi-jampilah kemudian lah. Orang mai susah payah Pak Amir, nak jampi bilah. Tapi Nabi kata Dhimad, nanti sat. Nabi kata innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Tak ada dalam riwayat Imam Muslim, yang tu dalam riwayat Imam Ahmad. Dalam riwayat Imam Muslim, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sebut amma ba'du pun sunnah. Nabi kata takat tu. Yang kesemua para penulis yang belajar sunnah, dia suka memulakan dengan ni. Naik bacalah
Apa dia punya terjemahan dia? Segala puji bagi Allah, kita memujinya, memohon pertolongan dan ampun kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan kejelekan amal-amal kita. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya hidayah. Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah semata, dan tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Isi dia apa dia? Isi dia semua tauhid. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, tahmid, pertolongan, istighfar, semuanya kepada Allah. Hidayah semua sandar pada Allah. Nabi baca ni kepada Dhimat, tiba-tiba kata dia, a'id alayya kalimati haula'i. Kata Dhimat, tolong ulang lagi sekali apa yang kau baca tadi. Dia bomoh. Dia bomoh. Semua kes tak lepas dia, apa lepas? Besar. Dia mama dia kata kat Nabi, dia kata a'id alayya kalimati haula'i, tolong ulang lagi sekali. Fa'adahunna alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 marat. Nabi ulang kat dia 3 kali. Faqala, kata Dhimat, laqad sami'tu qawla al-kahana wa qawla as-sahra wa qawla syu'ara fama sami'tu mithla kalimatika haula'i. Kata Dhimat, aku dengar perkataan bomoh, perkataan sihir dan ahli syair, tapi aku tak pernah dengar seperti kau ucap ni. Kalau dulu orang kata Nabi Muhammad sihir kan, sekarang Allah hantar bomoh. Ini bukan bomoh Mekah ni, ini bomoh Yaman. Biasa barang import okey lah kan. Kemah. Bomoh Yaman. Okey, sekejap lagi orang Mekah nak kata apa kat Nabi? Orang Mekah kan mati hujah. Bomoh, Allah punya bomoh ni. Dia kata kat Nabi, aku dengar perkataan bomoh, aku bomoh. Aku dengar perkataan sihir, aku buat sihir. Aku dengar perkataan syu'ara, orang suka syair-syair ni. Fama sami'atu mithla kalimatika haula. Had ni aku tak pernah dengar. Kalimah ni bebas, kalimah ni kalimah suci, kalimah bersih, bebas daripada semua tangan-tangan makhluk-makhluk halus ni, tak campur langsung. Kalimah ni kalimah bersih. Walaqad balagna na'usal bahr. Aku nampak kalimah ni masuk sampai ke dalam laut yang paling dalam, dan dia memberi protect kepada engkau wahai Muhammad. Faqala, kata Dhimat, hatani yadak, hulurlah tangan hang Muhammad, ubayya'ka 'alal Islam, aku nak jadi orang Islam. Allahu akbar. Pasal itu ikhwan, manusia ni dia musuh macam mana pun dengan sunnah. Bila hari dia belajar sunnah, lebur. Manusia ni dia buat kasar pasal dia tak tahu agama. Ini pasal itu bomoh manusia ni. Bab yang pertama dalam pelajaran agama, bab apa? Bab ikhlas. Kerana ikhlas kita datang petunjuk Tuhan. Kerana kita sentiasa ada dalam diri kita apa dia? Nak mencari hidayah. Kecuali kita buat keputusan, aku mai turun daripada langit pun aku tak mau ikut, apa dah, tak ada hidayah. Tapi selagi kita nak mendengar, kita nak mencari, pasti hidayah datang. Pasti hidayah datang. Masya Allah. Inilah ikhwan kelebihan khutbatul hajah. Mari kita tengok nilai hadis ini pula. Kemudian Nabi SAW, ikhwatul iman, menjadi sunnah Nabi SAW. Nanti pukul berapa nak berhenti abang? Pukul 7. Okey. Pukul 7 sahabat kita di Melbourne pukul apa? 10. Oh, dia pun nak isyak dah. Kita baru nak maghrib kan? Okey. Nabi SAW, ikhwan, lepas baca ini, tahmid ini, Nabi suka cantum dengan 3 ayat ni. Kalau lepas Nabi baca ni, Nabi ada khutbah jemaat ke, khutbah raya ke, bercakap dalam kuliah ke, khutbah nikah ke, Nabi akan cantum dengan 3 ayat. Ayat yang pertama, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Ayat yang kedua, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ayat ketiga, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Lepas tu Nabi akan kata, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi, wa khairal hadi pun boleh baca, wa khairal huda pun boleh baca, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wallahu ta'ala alam. Kenapa Nabi suka pilih 3 ayat ni? 3 ayat daripada 3 surah ni kan? 102 Ali Imran, An-Nisa ayat pertama, Al-Ahzab 70 71. Kenapa Nabi suka cantum? Wallahu ta'ala alam. Para ulama kata mungkin di antara hikmahnya ketiga-tiga ayat ni dia selaras. Dia menceritakan tujuan kita hidup dan apa kita kena buat dengan hidup ini. Inilah kita punya responsibility dalam hidup. Apa dia? Melayu panggil, Datuk? Tanggungjawab kita dalam hidup. Apa dia? Allah suruh kita jadi orang mukmin macam mana? Bukan macam kita, tapi haqqa tuqatih. Mukmin yang bertarung, mukmin yang berjuang. Bukan mukmin yang peluk tubuh. Supaya mukmin tu kita rasa dia manis, kita kena berjuang. Haqqa tuqatih, haqqa tuqatih. Dalam tafsir Ibn Katsir dia bawa pandangan haqqa tuqatih itu bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa, kan? Kata Abdullah bin Abbas, makna haqqa tuqatih, takwa tu membawa kita memperjuangkan takwa, haqqa tuqatih. Sampai peringkat apa? Tak mati kita, melainkan mati di atas takwa itu. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Abdullah bin Abbas dia tengok orang duk tawaf. Dia tengok ada tawaf, dia duduk dengan tongkat dia. Dia kata Nabi bersabda, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dia kata Nabi baca ayat ni pada kami. Lepas tu Nabi kata sekiranya qatrah, Nabi kata kalau satu qatrah, kalau sekiranya satu qatrah, satu titik buah zakum ni dia basah kan, katalah buah zakum tu basah, lepas tu ayaknya kena buah zakum tu setitik, dia basah di neraka sana, tiba-tiba setitik kita lah, Allah Cina ni aja, setitik tu Nabi kata jatuh ke dunia, maka Nabi kata tak ada kehidupan atas muka dunia. Bagaimana hal dengan orang yang dia tidak ada makanan melainkan buah zakum? Ibn Abbas kata dia menangis. Apa ayat ni nak beritahu pada kita? Kita ada dua pilihan. Sama ada kita jadi mukmin yang bermain, kita akan berjumpa dengan zakum, ataupun kita jadi mukmin yang haqqa tuqatih, kita bertarung dengan takwa kita. Kita tak takut, la yakhafu lawmata laim. Dengan takwa kita pilih hidup dengan takwa ni, orang maki ke orang cemuh ke kita tak peduli, kita pi. Itu makna haqqa tuqatih. Dia punya faedah apa dia? Dia punya hasil daripada haqqa tuqatih itu apa dia? Kita rasa sampai ujung nyawa kita, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Macam mana kita bertarung, begitulah kesudahan Tuhan akan buat pada kita. Mungkin ayat ni dia bagi pada kita, inilah cara hidup. Nabi ulang hari-hari. Nabi ulang ayat ni berkali-kali, Nabi ulang. Bagi sahabat dengar ayat ni. Dia setiap kali sahabat dengar ayat ni, sahabat akan menangis.
Sahabat kata Nabi selalu ulang ayat ni. Ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih. Dalam surah Taghabun Allah kata fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah pada Allah pada kadar kesanggupan yang kita ada, kemampuan yang kita ada. Jadi masing-masing kita punya korban untuk takwa ni tak sama, tapi keluarkan daripada kita apa yang paling kita mampu supaya kita dapat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ni, ayat yang pertama surah An-Nisa ni, ayat ni pula dia cerita kepada kita apa dia ikhwan? Dia cerita kata Tuhan adalah pencipta kita. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Semua manusia diminta ibadat kepada Allah. Takwa kepada Allah, ibadat kepada Allah. Tak boleh buat syirik pada Tuhan. Dan dia pakai ya ayyuhan nas. Takwa di situ adalah Allah itu diibadahi. Manusia semua kena beribadat kepada Allah. Lepas tu Tuhan beritahu pasal apa? Alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Akulah buat kamu daripada nyawa yang satu. Daripada Adam buat Hawa, daripada Hawa jadilah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Daripada Adam dan Hawa aku pecah kejadian kamu berpasang-pasangan, jadi laki banyak, jadi perempuan banyak. Wattaqullah, hampa semua kena takwa, beribadat pada Allah. Sebab apa? Alladzi tasaaluna bih. Tuhan itu tempat kamu berminta-minta dengannya. Atau di kalangan orang Arab, dia kalau mau satu benda, kita pinjam kat saya boleh tak? Dia tahu memang kawan tu tak bagi, dia akan pakai nama Allah. Kamu pakai nama Allah untuk tarik percaya orang. Allah kata wattaqullah alladzi tasaaluna bih. Nama Allah lah yang kamu selalu guna minta. Imam minta terus pada Allah, imam minta sama kamu. Wal arham. Kadang-kadang kamu hubung rahim dengan orang pun kamu pakai nama Allah juga. Ya betul-betul saya kerana Allah lah saya memang duduk pembohong lagu tu lah. Allah kata dah banyak dah hampa ambil faedah dengan nama aku. Pasal apa kat aku hampa tak mau ibadat? Pasal apa kat aku hampa tak mau takut? Allah kata para sahabat Nabi bila baca ayat ni sampai di ujung ni, mereka kita akan dengar mereka diam. Innallaha kana alaikum raqiba. Jiwa mereka macam tersentuh. Sesungguhnya Allah sangat mengawasi kamu. Allah sangat mengawasi kita. Ayat ni dia macam bagi tahu sebab-sebab kenapa Allah itu diibadahi. Ayat tadi macam bagi tahu macam mana kita kena istiqamah. Masuk ayat ni, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang mukmin, bertakwalah kepada Allah dan katalah qawlan sadida, perkataan yang sadida. Abdullah bin Abbas dan Ikrimah kata, qawlan sadida adalah kalimah la ilaha illallah yang tak akan bertukar sampai bila-bila. Pertahankan kalimah la ilaha illallah ketika senang, ketika susah, ketika mudarat datang, ketika manfaat datang, ketika Allah bagi nikmat, ketika Allah tak bagi nikmat. Qulu qawlan sadida. Katalah perkataan yang benar tentang Tuhan. Apa dia? La ilaha illallah. Itu tafsiran Ibnu Abbas dan Ikrimah. Tapi ulama tafsirnya lain kata, qawlan sadida ni katalah kalimah yang benar tentang Tuhan. Jangan menyeleweng. Jujur. Tuhan ni adil ke tak adil? Jujur. Tuhan adil. Yang rasa tak adil tu kita. Kita yang rasa tak adil. Agama Islam, agama benar. Kita yang tak boleh rasa dia benar. Itu problem kita. Macam kita makan seri muka tadi kan. Seri muka tetap sedap. Cuma lidah orang makan. Makan apa manis meleceh? Tak, dia memang manis. Kalau tak manis, orang tak panggil seri muka, panggil padan muka. Seri muka dia macam tu. Awak punya lidah ada problem. Allah jujur. Kita jujur. Qawlan sadida. Jujur. Mungkin satu masa kita bawa agama ni, keadaan itu menghimpit kita. Qawlan sadida kita boleh bawa qaul, perkataan sadida yang benar. Apa perkataan paling benar? Tauhid kepada Allah itu paling benar. Tak boleh syirik, itu perkataan benar.
Sahabat dulu mungkin baca ayat ni, mereka terpaksa bertemu dengan maharaja sana, maharaja sini. Nak kata kehidupan maharaja tu penuh dengan syirik, tak boleh. Turun ayat ni, bertakwalah kamu kepada Allah. Qulu qawlan sadida. Katalah perkataan yang sadida. Tak berubah perkataan itu. Kita demikian juga kita belajar agama ni, qawlan sadida. Kalau itu sunnah, katalah qawlan sadida. Apa akan jadi? Yuslih lakum a'malakum. Allah Ta'ala akan mengislahkan hidup kita kalau kita benar dengan Tuhan. Wa yaghfir lakum zunubakum. Allah nak ampun dosa kita. Yang paling besar mungkinlah ini daripada ayat tadi, ayat Ali Imran, An-Nisa. Di sini dia punya apa? Dia punya natijah ayat. Kenapa kita kena haqqa tuqatih? Kenapa kita kena taat kepada Allah dan Rasul? Kenapa kita beribadat kepada Allah? Kenapa kita kena bercakap dengan perkataannya benar? Kesimpulan dia, wa man yuti'illaha wa rasulah. Sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul, faqad faza fawzan azima. Maka sesungguhnya dia mendapat kemenangan yang besar. Ibnu Katsir kata kemenangan yang besar ni apa dia? Dia tak akan disentuh oleh neraka Tuhan, dia akan masuk dalam syurga. Untuk sampai ke situ, manusia bertarung dengan takwa dia. Manusia kena tahu akhirnya yang heret dia masuk ke dalam syurga kerana kesetiaan dia dan ketaatan dia kepada Allah dan Rasul. Taat dia. Bukan apa percaya kan? Kita percaya Allah dan Rasul, tidak, sampai yuti'illah wa Rasul. Sampai poinkat kita sanggup mengarahkan tubuh badan kita mentaati Allah dan Rasul. Kita akan dapat kejayaan. Apa dia? Kata Ibnu Katsir, fauzan azima. Allah bagi faz, kemenangan. Kemenangan tu pula fauzan azima, yang ada nilai kemuliaan besar, gilang gemilang. Apa dia? Kita bebas daripada neraka Tuhan. Mungkin di antara hikmah ayat lagu ni Nabi suka ulang baca. Hingga Nabi baca. Kita tengok. Dia tulis nombor 2, nota kaki di bawah tu, anda tengok. Khutbah ini dinamakan khutbatul hajah, iaitu khutbah pembuka yang biasa dipergunakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengawali setiap majlisnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengajar khutbah ini kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum. Khutbah ini diriwayatkan daripada 6 sahabat Nabi. 6 para sahabat meriwayatkan hadis ini. Kan jarang, satu hadis 2 sahabat nak riwayat pun jarang, 3 pun jarang, ni 6. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Hakim, Tayyalisi, Abu Ya'la, Ad-Darimi, Baihaqi, dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih di sisi semua para ulama. Jadi memulakan majlis dengan khutbatul hajah sahih, dan itu adalah sunnah. Adapun memulakan majlis dengan selawat dan Al-Fatihah, nak kena bincang panjang lah. Kalau dia maksud dengan Fatihah itu dia nak membaca ayat 1 sampai ayat 7 tu dengan maksud dia memuji Allah dengan Fatihah, maka itu tak apa. Tetapi kalau dia merasakan majlis ni tak ada berkat kalau tak mula dengan Fatihah, dia silap. Sebab dalam hadis dikatakan sesuatu amalan kullu zibal lam yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Semua kerja kan tak mula dengan bismillah, tak ada berkat. Tu pun para ulama masih bincang hadis tu betul sahih ke tak sahih, pun ada lagi ikhtilaf. Ataupun apa-apa saja pembukaan yang di dalamnya ada tahmid pada Allah, puji Allah, beristighfar kepada Allah. Kita tak kata innal hamdalillah, kita kata alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, adalah tahmid. Tetapi kita ikut potong step sebiji macam Nabi, tak usah bincang lah. Itulah yang paling afdal. Tapi yang baca ni siapa dia? Yang baca tu Nabi lah. Para sahabat dengar. Yang mana hafal ni baliklah kan, duk ingat. Yang mana tak hafal duk sungak. Adapun kita, marilah kita mengambil berkat, kita buka majlis kita dengan Al-Fatihah. Siapa baca? Semua baca. Itu ada sikit dia punya elemen dia lari sikit lah. Tapi tak apa, kita boleh berjalan lagi.
Hadis ini tadi Ibnu Abbas. Hadis ini ada beberapa syawahid penguat dia. Di antaranya sahabat mana menguatkan hadis ni? Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, Nubai' bin Sarid dan Ummul Mukminin Aisyah. Campur Abdullah bin Mas'ud. 6 orang sahabat meriwayatkan hadis ini, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Dia kata kita nak tahu panjang, dia kata boleh cari Albani buat satu buku khas nama dia Khutbatul Hajah, membahas hadis ni saja. Satu hadis tu aja Albani buat. Dia kata pergi cari buku tu. Dan dia kata di setiap khutbahnya Rasulullah SAW selalu memulai dengan memuji dan menyanjung Allah serta bersyahadah. Nabi start nak bercakap, Nabi akan puji Allah, Nabi akan bersyahadah, sebut asyhadu alla ilaha illallah. Sebagaimana diriwayatkan oleh para sahabat, di antaranya Asma binti Abu Bakar, dia kata Nabi SAW memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian Nabi menyebut amma ba'du. Hadis itu hadis Bukhari. Semua sahabat cerita. Ammar bin Taghlib menyebut lafaz yang sama seperti hadis Asma di dalam Al-Bukhari. Aisyah berkata, tak terkala selesai solat subuh, Nabi SAW menghadap kepada para sahabat. Beliau bertasyahud. Maksud bertasyahud ni apa dah? Mengucap asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lepas tu Nabi kata amma ba'du dalam hadis Bukhari. Abu Umaid As-Sa'idi berkata bahawasanya Rasulullah SAW berdiri khutbah pada waktu perang, pada waktu petang sesudah solat asar, lalu beliau bertasyahud dan menyanjung serta memuji Allah yang memang hanya dialah yang berhak mendapat sanjungan dan pujian. Kemudian Nabi kata amma ba'du. Lalu Nabi SAW bersabda, kullu khutbatin laisa fiha tashahudun fahiya kal yadil jazma. Setiap khutbah yang tidak dimulai dengan tasyahud, maka khutbah itu seperti tangan yang berpenyakit kusta. Siapa mula cakap, terus dapat mikrofon, main rapat-rapat sikit, dia macam tu. Macam Nabi kata. Nak kata macam apa, macam Nabi kata. Orang ada penyakit. Pasal apa? Tak erti puji Tuhan, tak erti syukur kepada Tuhan, tak erti nak bertasyahud. Kan susah kan Pak Amir? Habis-habis tak ada alhamdulillah rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ada pengumuman sikit saya nak buat, selesai. Orang ramai dapat mikrofon. Ni kereta PKR ubah boleh tak? Kereta BNN tak ubah, PKR kena ubah. Ni halang lalu lintas. Alhamdulillah. Lebih-lebih kita lah sebagai apa yang nak kita yang nak bercakap tu, kita sebagai khatib nak bercakap tu, kita lah lebih-lebih kena. Syekh Albani kata yang dimaksudkan dengan tasyahud di hadis ini adalah khutbatul hajah yang diajar oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Ini yang diajar oleh Nabi SAW. Apa dia? Dalam ingin tidak tergelincir dalam syahadah, apa yang harus kita hindarkan? Dalam ingin tidak tergelincir dalam syahadah, apa yang harus kita hindarkan? Dalam ingin tidak tergelincir dalam, apa maksud dia? Dia tak mau tergelincir lah. Oh, kan tu dia lagu tu senang. Maksud dia supaya tak tergelincir dalam syahadah apa yang kena kita buat. Wallahu ta'ala alam, hanya Allah maha mengetahui. Ini soalan daripada Melbourne Pak Amir. Saya nak jawab bahasa Melayu ke Inggeris? Saya jawab Melayu lah Pak Amir nah. Kena. Wallahu ta'ala alam, hanya Allah maha mengetahui. Sahabat Nabi nama Sufyan bin Abdullah.
Dia datang kat Nabi, ya Rasulullah, tolong aku, ya Rasulullah, tolong aku. Aku banyak dengar orang cakap macam tu, orang cakap macam ni, tapi aku nak satu benda bila aku dengar daripada engkau, ya Rasulullah. Aku tak payah cari dah orang lain, minta pandangan orang lain. Aku nak pandangan kau saja, ya Rasulullah. Tolonglah. Aku ada masalah lah, ya Rasulullah. Jiwa aku ni tak pernah tenang. Aku tak pernah rasa nikmat bahagia. Aku macam tu, aku macam ni. Tolong aku, ya Rasulullah. Tolong. Hang cakap satu benda, aku tak payah duk pidah kat siapa-siapa lepas ni. Hang tengok sahabat punya. Dia nak Rasulullah saja, dia tak mahu orang lain. Manakala kita nak orang lain, Pak Min. Kita duk habaq, ni sunnah Nabi, tak terbuka hati kita. Ni sunnah Nabi, tak terbuka hati kita. Apa Nabi kata pada dia? Nabi kata, katalah, ikut aku kata, Nabi kata, amantu billah summa istaqim. Katalah kau beriman kepada Allah. Aku beriman kepada Allah dan luruslah. Istiqamahlah di atas ucapan itu. Apa jadi pun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ujung daripada hidup kita ni, kalau kita istiqamah dengan iman, kita jalan terus, Allah hantar malaikat bawa satu berita gembira untuk kita. Mereka kata, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannah, hari ini ada khabar gembira untuk kamu, syurga Allah, kerana kamu istiqamah dengan iman. Walaupun perasaan sakit, hati sakit, badan disakiti, untuk kamu adalah syurga. Jadi daripada hadis itu, qul, Nabi kata, katalah amantu summa istaqim, itu berhubung dengan iman kita pada Allah. Maka mesti untuk menghindarkan tergelincir dalam akidah, kewajipan besar kita kena belajar ilmu tauhid. Sebab di situlah tempat dibicarakan iman kita pada Allah dengan cara yang benar. Iman kita iman, tapi mungkin tak benar, mungkin tak kena. Dalam hadis Bukhari kan, Abdullah bin Hisham kata apa? Umar Al-Khattab kata kat Nabi, ya Rasulullah, kau ni saya cintai lebih daripada orang lain, kecuali diri saya sendiri. Antara Rasulullah dengan orang lain, saya sayang Rasulullah lebih lagi. Tapi antara Rasulullah dengan saya, tentulah saya sayang saya lebih lagi. Nabi kata, la ya Umar, iman bukan begitu, wahai Umar. Nabi didik sahabat. Kadang kita ingat betul dah cara kita kan. Macam tadi, hadis Haris baca dalam cerita tadi kan. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Nabi kata, tak sempurna iman kamu sampailah aku lebih kamu kasihi daripada bapa kamu, mak bapa kamu, anak pinak kamu dan manusia seluruhnya. Itu iman. Jadi kita belajar. Kita kata iman dengan Rasulullah, iman. Tapi iman nak betul-betul apa dia? Rasulullah tu kita kena sayang lebih daripada segala-gala. Rasulullah kata macam ni, ustaz kata macam ni. Ustaz masuk di ujung tadi, wan nasi ajma'in, muliakan Rasulullah, tinggikan Rasulullah, angkat sunnah Rasulullah. Ustaz kata lagu ni, pasal tu kita nak tengok apa Nabi kata, apa Quran kata, sebelum dengar orang kedua, orang ketiga kata. Pasal tu kita nak tahu hadis sahih ke tak sahih. Kenapa? Bohong masuk neraka. Siapa yang kata bohong masuk neraka? Nabi. Kerana kita sayang kat Nabi, kita tak langgar. Panduan tu Nabi yang sebut. Macam mana nak iman pada Allah? Sayyidina Umar datang, Nabi betulkan Sayyidina Umar. Bukan begitu wahai Umar. Aku lebih kena kau cintai daripada diri kau sendiri. Umar dengar-dengar, dengan ikhlas dia tu, dia ubah terus 100%. Dia kata, ya Rasulullah, kalau begitu Rasulullah lebih saya cintai daripada diri saya. Nabi kata, al-anu ya Umar. Dalam riwayat lain, al-anu tamma imanuka ya Umar. Betul lah, inilah cara beriman wahai Umar. Masya Allah. Lepas itu mesti kita belajar. Dan kita ni daripada pukul 5 suku tadi, waktu Malaysia lah, waktu Melbourne sekarang dekat pukul 10 lah, 9.55. Baru duk baca muqaddimah tak habis lagi. Kitab duk ada tu dia nalam yang tebal.
Tapi alhamdulillah Pak Amit, kita mengaji tiap-tiap minggu. Every Thursday. Tuesday. Alah, silap bahasa bukan akidah. Tapi silap hari pun orang nanti tunggu. Silap hari kan? Betul lah. Kita baca tiap-tiap minggu. InsyaAllah kita akan habis cepat. Tapi yang pentingnya, kita menguasai apa yang kita baca. Ni kita duk bercakap ni, kita nak ceritakan apa peranan akidah, kepentingan akidah. Quran sebut apa pada kita dalam surah apa? Dalam surah Al-An'am, Pak Cik Barina. Tentang allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Orang-orang yang beriman, mereka tidak mencampurkan iman mereka itu dengan kezaliman. Itu adalah amanah beriman pada Allah. Jangan campur zalim dalam iman. Semua orang tahu makna zalim apa. Kata sahabat Nabi, ya Rasulullah, ayyuna lam yazlim? Di kalangan kami ni, siapa yang tak buat zalim ni? Fashaqqa alaina. Ayat ni dia jadi macam kami. Ya Allah, iman Allah akan terima iman kita. Dalam iman itu kena buang noda-noda kezaliman. Allah terima iman kita. Sahabat kata, ya Allah, pengalaman hidup kami semua buat zalim ke orang. Nabi SAW, hadis dari Imam Bukhari, Nabi kata tak. Nabi kata zalim yang dimaksudkan oleh ayat ini seperti mana ada dalam suratul Luqman, inna syirka la zulmul azim. Syirik, kezaliman yang besar. Maka amanah beriman pada Allah tak boleh ada dalam iman dan tauhid. Syirik sekecil sesamar apapun, tauhid mesti putih seputih-putihnya. Tauhid inilah yang mungkin orang tua-tua dulu kata apa, satu titik nila rosak susu. Itu tauhid. Itu tauhid. Pasal Quran sebut dalam surah Az-Zumar, walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Telah kami wahyukan pada engkau Muhammad dan kepada sebelum daripada engkau nabi-nabi dulu. Wahyu kami adalah sama. Apa dia? La in asyrakta, kalau kau syirik kepada Allah, masuk syirik, tauhid terjejas, la yahbatanna amaluka, semua amal kau buat punah kerana habis. Dan janganlah kau jadi orang yang rugi di hari akhirat. Allahu Akbar. Pasal itu, untuk tak tergelincir daripada la ilaha illallah, kita kena belajar makna la ilaha illallah maksudullah. Belajar macam mana? Belajar dengan metod manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sangat menarik. Imam Ibn Kathir, ayat ke-11 daripada surah Al-Ahqaf. Al-Ahqaf ayat ke-11 menceritakan tentang mereka komplain. Inilah ada sahabat Nabi Bilal, Ammar bin Yasir, Khabab, Suhaib Ar-Rumi. Mereka ni semua daripada kumpulan apa? Kumpulan hamba. Hamba, asal-asal hamba. Ikut Islam. Bila mereka ni ikut Islam, jadi Quran turun lah. Ayat 11 Al-Aqah tu, 10-11 turun. Tanya kat mereka, kenapa kamu tak mau ikut Quran ni? Mereka kata apa? Hadza ifkun qadim. Allah, Quran ni bukan apa-apa, ifkun qadim, cerita bohong lama-lama main pula dah. Apa? Cerita Allah. Gambar tu kira main pula lagu tu, dia kata. Dulu-dulu pun ifkun qadim. Ifk, benda bohong. Qadim, lama-lama. Allah. Dia berkata, wa qala alladhina kafaru lillazina amanu, berkatalah orang kafir kepada orang yang beriman, law kana khairan lasabaquna ilaih. Kalaulah Quran itu betul, nescaya
puak-puak hamba takkan mendahului kami. Kami akan masuk Islam dulu. Tengok bahasa dia, Pak. Kalaulah Quran tu betul, nescaya puak-puak hamba ni, siapa dia masukkan tadi? Bilal, Ammar, Suhaib, Khabbab. Takkanlah mereka tu mendahului kami. Kami nanti masuk Islam dulu. Tapi ternyata Quran ni bohong, kami biar puak-puak ni aja terima, kami tak mau terima. Mereka rasa mereka tu bagus sangat-sangat. Al-Hafiz Ibn Kathir kata, sampai pada ayat ni, dia kata Al-Hafiz Ibn Kathir, sesungguhnya perkataan mereka perkataan yang salah. Yang benarnya, kata dia, ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah menjadikan perkataannya, perbuatannya melihat kepada para sahabat. Apa-apa yang para sahabat tak sebut, apa-apa yang para sahabat tidak buat, sesungguhnya dia adalah bid'ah. Kerana para sahabat telah menjadi agama kepada kita. Yang orang musyrikin tu hina para sahabat. Ibnu Katsir kata mereka salah. Yang benarnya ahlu sunnah memuliakan para sahabat. Andai kata suatu kebajikan ada dalam dunia ini, para sahabat akan memulai kebaikan itu, kerana mereka adalah ahli kebajikan. Kalau mereka tinggal perkara itu, ketahuilah itu bukan kebajikan. Ibnu Katsir dia tak duduklah zaman para sahabat dihina, tapi dia mengupah Ibnu Katsir, dia bantai dia tu. Ini adalah ahlu sunnah. Lepas itu belajar akidah dengan metod ahlu sunnah wal jamaah. Allahu akbar, ikhwatul iman. Itu sebagai pandangan saya kepada jawapan itu. Belajar akidah dengan manhaj ahlu sunnah. Banyak orang mengajar akidah, lepas tu Pak Mik boleh terbang. Wallahu ta'ala alam. Imam Bukhari tak tidur malam 45 tahun. Imam Bukhari tak tidur 40 tahun 45 tahun. Selama 45 tahun. Oh, wallahu ta'ala alam. Tak apalah, Imam Bukhari bukan sahabat. Imam Bukhari sahabat tak? Tak ada masalah. Itu hal peribadi dia. Imam Bukhari nak 100 tahun ke 200 tahun ke, hal dia lah. Tapi apa yang ada pada tubuh badan Al-Imam Al-Bukhari bukan agama. Tetapi apa yang Al-Imam Al-Bukhari cakap dengan sanad, itu baru agama. Tapi kita jangan tersilap lah. Kan? Macam saya cakap, saya bukan agama. Apa yang saya cakap itulah hujah. Kalau cakap sampai pukul 7 dah merawang bakmi, tadi duk abang pukul 7 kena berhenti, duk merawang lagi bakmi, itu bukan dalil. Itu bukan dalil. Tapi Sahih Bukhari dalil lah. Antara Sahih Bukhari dengan tubuh badan Imam Bukhari berbeza. Kita tak boleh ambil tubuh badan orang sebagai hujah. Nanti rosak agama kita. Sistem sanad buat apa ada? Kalau hanya tubuh badan. Kalau Imam Bukhari dia nak jaga hadis Nabi, sebelum dia menulis dia pastikan dia ada wuduk. Itu cara dia lah. Tapi tak ada satu riwayat dari Nabi baca hadis kena ada wuduk. Tak ada. Hatta baca Quran mesti ke ada wuduk, masih dikhilafkan oleh para fuqaha. Jadi kadang-kadang kita ni menyanjung satu orang terlebih sangat kan. Macam Imam Syafi'i. Yalah, Imam Syafi'i keturunan Nabi. Tapi itu bukan hujah. Itu bukan hujah. Betul Imam Syafi'i keturunan Nabi, betul kan? Pak Mi, Imam Syafi'i keturunan Nabi kan? Dalam 4 mazhab terkenal ni, mazhab Imam Syafi'i lah yang ada, yang kita tahu lah dia Quraisy kan. Baik Pak Mi, kalau saya nak beritahu ke Pak Amir, ke Pakcik Bari, Pakcik Lan kan, Pakcik Din, jaga baik-baik kalau kita keluar mazhab Syafi'i, tahu tak Imam Syafi'i itu keturunan Nabi, berani keluar, berani tolak pandangan dia? Betul tak Imam Syafi'i keturunan Nabi? Betul. Tapi hujah begitu betul ke? Akan lingkup agama kalau hujah macam tu. Akan lingkup agama.
Macam tu Imam Syafi'i tak payah kata idza sahal hadis fa huwa mazhabi. Cukup dia mempertahankan aku keturunan Nabi. Aku keturunan Nabi. Ikhwan, sorry to say lah. Abu Jahal dengan Abu Lahab kita baca tadi bukan keturunan. Pak? Ha. Kalau ni cucu-cuci Abu Jahal ni memanglah bapa kami Abu Jahal, tapi tahu tak dia dengan Nabi siapa? Nabi tu jatuh anak menakan. Nabi anak menakan. Nabi tu jatuh anak menakan bapa aku. Aku ni siapa? Kalau orang ni tak ada iman ke pasik ke apa, main hujah macam tu, kita nak kata apa? Tak ada. Pasal tu Nabi kata apa kepada Fatimah? Kalau Fatimah mencuri, aku potong tangan dia. Pak Mek, Fatimah anak siapa? Kamu nak potong tangan? Pasal Islam tak main keturunan. وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا. Baqarah kan? Tak apa, kami tak masuk neraka melainkan berapa hari je. Pasal apa? Dia berkata, pertama, kita ni dengan Nabi ni adik-beradik. Kalau kita ikut Nabi, kita ikut Muhammad, Muhammad kata kita masuk syurga. Kalau kita ikut dia, kita masuk syurga. Kalau kita tak ikut pun, kita masuk neraka. Tapi berapa hari? Sebab apa? Dia anak menakan kita. Takkan dia nak tengok kita kena bekak lama? Dia orang cakap macam tu. Quran rekam. وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ النَّارِ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا. Kami tak masuk neraka melainkan berapa hari aja, ayyam ma'dudat. Allah kata jangan buat mangkak oleh dah. Hampa menakan ke lain bab. Nak masuk syurga ada syarat dia apa dia? Amanu wa amilus salihat. Ya, kena iman pada Allah dengan ikhlas, kena ikut amal salih Rasulullah. Berkata Imam Bukhari, semua imam kita hormati, mereka adalah orang-orang yang salih. Tetapi kesalehan mereka bukan dalil kepada agama ni. Bukan dalil. Tak, kalau nas tak ada makna kita mengaji sanad. Tak ada makna. Sedangkan agama tu sanad. Baik, itu kita katakan cara kita belajar daripada Ahlus Sunnah. InsyaAllah ya khatir iman, kita berhenti di sini. Itu pada muka surat yang ke-9 ini. Itu pada ayat yamunnuna 'alaika an aslamu. Tentang orang yang berbangga daripada masuk Islam, kemudian Allah menempelak mereka. Ayat ni sangat menarik. Ini semua ni masih mukadimah sampai muka surat 27. Lepas tu barulah kita akan masuk pembahasan tentang akidah Ahlus Sunnah. Mudah-mudahan ikhwan kita mendapat berkat di sisi Allah dunia sampai akhirat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.